Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz mengucapkan selamat hari raya dan maaf zahir batin kepada semua pelajar-pelajar Ustaz. Okey. Pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pelbagai jenis ayat. Okey, kita teruskan. Ada 5 jenis-jenis ayat. Yang pertama, ayat penyata. Yang kedua, ayat nafi. Yang ketiga, ayat kehendak. Yang keempat, ayat seru. Yang kelima, ayat tanya. Okey, kita akan pergi satu persatu. Yang pertama, ayat penyata. Apakah maksud ayat penyata? Ayat penyata adalah ayat yang diucapkan untuk tujuan mengemukakan sesuatu perkara. Okey, contohnya yang pertama yang dia bagi, solat itu tiang agama. Ataupun yang kedua, kebersihan asas keimanan. Ayat penyata ni nak kenal dia senang dia. Dia satu ayat kenyataan. Contohnya, abang sedang mengemas bilik darjahnya. Contoh yang lain, kereta ayah berwarna biru dan sebagainya lah. Maknanya benda yang ternyata, benda yang satu kenyataan adalah ayat penyata. Okey, seterusnya kita tengok kepada ayat nafi. Apakah maksud ayat nafi? Maksud ayat nafi adalah ayat yang diucapkan untuk menafikan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Okey, yang ni yang paling simple sekali kita nak kenal ayat nafi ialah ada perkataan tidak dan juga ada perkataan bukan. Okey, kita tengok contoh yang dia bagi. Yang pertama, Ali tidak suka makan sayur. Dan yang kedua, buku itu bukan kepunyaan Nora. Nampak tak? Contoh lain, contohnya adik tidak mandi. Contoh lain lagi, itu bukan kereta ayah saya. Maknanya ada je perkataan tidak ataupun bukan, itu adalah satu ayat nafi. Okey. Kita akan pergi ke seterusnya. Ayat kehendak. Maksudnya, ayat kehendak ni maksud dia ayat-ayat yang diucapkan dengan tujuan memohon permintaan, pertolongan, suruhan, larangan dan jemputan. Okey, dalam banyak jenis-jenis ayat ni, ayat kehendak ni dia ada 5 bahagian. Yang pertama, ayat permintaan. Yang kedua, ayat pertolongan. Yang ketiga, ayat suruhan. Yang keempat, ayat larangan. Yang kelima, ayat jemputan. Okey, kita tengok yang pertama, ayat permintaan. Okey, ayat permintaan ni dia minta. Nak minta apa? Maknanya bila ayat kehendak ni, akan ada seseorang tu, dia suruh orang tu. Contohnya A akan suruh B sebab dia nak B tu buat apa. Okey, yang pertama kita tengok ayat permintaan. Pelajar-pelajar tahun 5 diminta hadir ke sekolah untuk kelas tambahan. Nampak tak ayat permintaan? Okey, yang kedua, ayat pertolongan. Tolong saya ambilkan buku atas meja itu. Okey, nampak tak? Dia minta tolong. Maknanya situasi ada A dan juga B. Okey, yang ketiga, ayat suruhan. Siapkan kerja sekolah kamu di rumah. Contohnya, cikgu suruh anak murid siapkan. Dia mesti ada situasi A dan juga B. Okey, yang keempat, ayat larangan. Jangan berada di dalam kelas waktu rehat. Okey. Dan yang terakhir, yang kelima, ayat jemputan. Sila datang ke rumah saya hujung minggu nanti. Okey, itu saja untuk ayat kehendak. Dan seterusnya adalah ayat seru. Ayat seru, maksud ayat seru ini adalah ayat-ayat yang diucapkan secara bernada seru untuk menyatakan keadaan ataupun perasaan. Ayat seru biasanya dimulakan dengan perkataan seperti amboi, oh, cis, nah, syabas dan juga aduh. Senang katalah, ayat seru ni kita guna bila kita dalam keadaan marah ke, ataupun kita nak memuji sesuatu perkara kerana terlalu cantik. Okey, kita akan tengok contoh dia. Okey, yang pertama perkataan amboi. Amboi, besar je rumah awak. Nampak tak? Akan ada ayat seru di belakang. Nak kenal ayat seru ni senang je. Tengok je ada ayat seruan, tanda seru di belakang, itulah dia ayat seru. Dan contoh-contoh yang lain itu boleh tengok sendirilah. Amboi, oh, cis, nah, syabas dan juga aduh. Okey, seterusnya
ayat tanya. Yang dimaksudkan dengan ayat tanya ini adalah ayat-ayat yang diucapkan untuk tujuan mengemukakan sesuatu pertanyaan ataupun sesuatu soalan. Ayat tanya biasanya dimulakan dengan perkataan siapa, bila, mana, bagaimana, apa, mengapa dan ada tanda soal. Dan cara nak kenal tanda tanya ni sangatlah mudah. Kena ada tanda soal je lah kat belakang. Asal dia ada tanda soal di belakang itu, itulah adalah ayat tanya. Senang. Contohnya lah, siapakah nama kamu? Bilakah kamu akan pulang ke kampung? Di manakah rumah baru kamu? Nampak tak? Nampak tak? Bila dia bertanya kepada seseorang, maka itu adalah ayat tanya. Okey. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap kamu semua dapat apa yang Ustaz sampaikan. Kemudian sila jawab soalan yang Ustaz berikan di Google Form. Okey, sekian, terima kasih dan selamat Hari Raya.